Menganggap kanak-kanak golongan yang semula jadinya aktif adalah sangkaan dangkal. Ini kerana mereka masih memerlukan aktiviti fizikal seperti berlari dan berbasikal sekurang-kurangnya 60 minit sehari. Jika tidak diberi perhatian mengenai perkara itu, kanak-kanak boleh berdepan risiko obesiti dan diabetes dalam jangka masa panjang. Ikuti perincian lanjut dalam segmen Turun Padang. Digenggam takut mati, dilepaskan takut terbang. Demikian dilema ibu bapa masa kini yang tidak bersetuju mengatakan kanak-kanak hari ini tidak aktif kerana mengamalkan gaya hidup sedentari atau tidak sihat. Bagi mereka, hal itu boleh ditangani, namun ia mungkin dihalang oleh beberapa faktor seperti ancaman penyakit berjangkit dan ancaman jenayah terhadap kanak-kanak. Kita jangan begitu takut sangat dengan, memang saya sendiri pun takut, anak saya pun sensitif dengan penyakit. Kita just bawa ke playground ke untuk rasa grounding, orang katakan rasa environment luar. Tapi kita sebagai bapa, kita kena galakkan mereka lah. Kita kena bawa mereka bersama-sama main di luar, ke taman ke, bersenam bersama-sama supaya mereka dapat mengeluarkan peluang dan aktif lah. Menyedari hal itu, Buletin TV9 mendapatkan pandangan pakar bagi membicara lanjut soal itu. Difahamkan sikap ibu bapa yang terlalu mengongkong juga boleh mempengaruhi aktiviti pembesaran dan fizikal kanak-kanak. Hal ini kerana secara relatifnya, banyak aktiviti kanak-kanak ketika ini tidak melambangkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh mereka. Dalam erti kata lain, kanak-kanak hari ini seolah-olah dihalang untuk bermain. Sampai kadang-kala anak-anak tu tak ada peluang, ya, tak berkesempatan untuk dia bermain ataupun beriadah dia bersama rakan-rakan di luar. Okay, ibu bapa sebenarnya kena faham yang perkembangan fizikal, ya, adalah salah satu domen yang sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak dan juga remaja sebenarnya. Sebab apa? Dia akan mempengaruhi perkembangan-perkembangan yang lain. Ya, perkembangan fizikal akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan juga perkembangan sosio-emosi kanak-kanak dan remaja. Jadi ibu bapa perlu beri fokus tentang itulah. Sememangnya diakui melatih kelompok ini untuk aktif secara fizikal adalah cabaran dalam era digitalisasi kini. Bagaimanapun, membantu kanak-kanak berhadapan dengan teknologi bukanlah bermaksud menghalang kanak-kanak daripada terdedah aktiviti fizikal di luar rumah. Ada banyak juga benefits kalau kita tengok budak-budak makin cepat belajar dengan penggunaan YouTube semuanya. Tapi dari segi keburukannya kat situ, andailah kita ni sebagai parents ni tak mengawal sebaiknya, okay, dan kita tak seimbangkan, ya, antara keperluan anak-anak untuk kekal aktif, keperluan anak-anak kita. Contoh anak-anak prasekolah, mereka perlu keluar bermain, mereka perlu melompat, berlari, main basikal, mereka perlukan aktiviti-aktiviti tersebut untuk membantu perkembangan mereka. Okay, jadi saya tak salahkan teknologi, tetapi kita yang kena bijak menggunakan. Tambahnya, kanak-kanak yang aktif biasanya hidup dengan ceria, sihat tubuh badan, berkeyakinan dan bijak. Jadi sebagai ibu bapa, pastikan anak-anak mengamalkan gaya hidup yang aktif sejak kecil dan bantulah mereka mencari aktiviti fizikal yang menyeronokkan bagi memupuk tabiat sihat sepanjang hayat mereka. Proses pembelajaran kanak-kanak ni melalui pemerhatian. Okay, so kanak-kanak ni dia akan observe orang yang hampir dengan diri dia, especially ibu bapa. So mereka akan observe ataupun mereka akan jadikan ibu bapa ni sebagai role model untuk mereka. Jadi bila kanak-kanak ni di rumah lah, especially bila di rumah ni dia observe, dia tengok parents dia ada buat aktiviti macam bersukan, bersenam, ya, ataupun apa-apa aktiviti sama ada di dalam atau di luar rumah. So kanak-kanak ni akan cenderung untuk buat perkara yang sama. So pembelajaran mereka memang melalui pemerhatian. Pada 22 Jun, Buletin TV9 melaporkan pencapaian grade aktiviti fizikal bagi golongan kanak-kanak dan remaja di negara ini berada pada tahap sangat rendah iaitu D- berdasarkan penemuan dikeluarkan Kad Laporan Aktiviti Fizikal Kanak-kanak dan Remaja Malaysia 2022. Laporan yang dikendalikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM juga menunjukkan kebanyakan grade yang terdapat dalam Kad Laporan 2022 adalah hampir sama dengan grade pada 2016. Sekaligus memberi gambaran tiada penambahbaikan pada penunjuk aktiviti fizikal sejak ia dimulakan 4 tahun lalu.